Okay. Okay, selamat pagi semua Okay, so hari ini kita akan belajar teknik soalan menjawab soalan isi. Okay, bahagian C. Okay, ini contoh soalan yang tahun lepas punya. Okay, so kita tengok. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, itulah cikgu cakap ni. Ada je yang akan masuk yang kena admit. Okay, Benjin. Okay, ada lagi. Okay, so kalau kita tengok kan, okay, kita faham soalan dulu. Okay, dia kata nyatakan empat, okay, ini soalan esei ni, okay, nombor 9, okay, nombor 10 awak tak perlu tengok Okay, nombor 9 ni, okay, nyatakan empat perbezaan getah tebakan dan getah asli. Okay, kita dah belajar tentang getah, latex, okay. So sekarang ni, soalan bentuk macam ni, okay, dia bagi empat markah. So bila empat markah, kita kena buat dalam bentuk jadual. Okay. So kalau awak tulis dalam, sebab dia nak perbezaan. Perbezaan tu kena buat dua kolom. Satu kolom getah asli, satu kolom getah terbakan. Getah terbakan ni getah yang kita tambahkan dengan sulfur. Okay, sulfur untuk kuatkan daya ikatan dia. Okay, so sekarang ni kita kena buat jadual. Jadual tu kena ada empat perbezaan. Maksudnya empat ciri. Okay, empat ciri apa yang kita kena ada. Okay, apa bezanya. Okay, so kita tengok yang ini. Okay, cikgu tunjukkan satu-satu Letak ni bagi awak faham, nampak dia punya tu. Okay, so kita faham. Okay, so apa ciri getah tebakan? Okay, cikgu ambil dulu. Okay, tak ada Okay, so sekarang ni apa ciri getah asli? Apa ciri getah tebakan? Okay, getah tebakan kita tambahkan sulfur dalam tu ataupun sulfur dalam tu. So daya ikatannya lebih kuat. So dia lebih tahan lasak, lebih tahan haba, lebih kenyal, lebih keras ataupun tidak mudah dioksida. So dia nak empat je. So dia kita bagi lebih pun tak kisah. Okay. So apa maksud getah asli? Apa ciri getah asli? So getah asli dia kurang daripada getah tebakan. Okay, so kalau getah tebakan lebih kenyal, dia kurang kenyal. Okay, kalau getah tebakan lebih kuat haba, lebih tahan kepada haba. Okay, getah asli kurang tahan haba. So senaraikan macam ni. Okay, so ini soalan yang soalan dia ada dua, 11 dengan 12. Kita pilih salah satu. Soalannya bahagian C. Sekejap, ada yang nak masuk lagi, cikgu ambil kejap. Okay, soalannya bahagian C. Okay, bahagian C. Okay, kita ada soalan 11 dengan 12. So, kita kena pilih. Oh, nak buat salah satu. Okay, salah satu buat yang 11 ke 12. Okay, so sekarang ni, okay, dia so senaraikan. Senaraikan memang kena buat dalam jadual supaya awak mudah nak nak dapatkan markah. Okay, contoh lagi, apa lagi? Okay, getah terbakar lebih keras, getah asli lebih lembut. Okay, getah terbakar lebih tahan kepada bahan kimia. Okay, getah asli tak tahan dengan bahan kimia. Maksudnya kalau ada bahan kimia kena dekat dia, dia tak tahan lasak. Okay, okay, so kita tengok next. Okay, yang ini. Oh, okay, nampak tak sharing ni? Yang slide yang cikgu boleh tunjuk ni, yang buka soalan. Nampak. Okay, nampak. Okay, so nampak. Okay, so itu dah selesai. Dah selesai untuk empat perbezaan. Okay, soalan B. Soalan B, okay, dia akan bagi contoh gambar rajah. Okay, contoh. Sebab sekarang ni, tiga kelas ni, cikgu belum bagi pendedahan tentang cara jawab soalan esei. Sebab tu cikgu Adilah pas kripton pada cikgu. Okay, sebab cikgu dah lama ajar SPM. Okay, so sekarang ni kita tengok
Okey, sekarang ni dia akan bagi satu gambar tak kisahlah dia bagi berapa banyak gambar. Okey, dia akan bagi tengok menunjukkan 3 jenis objek yang diperbuat daripada getah terbakar. Okey, kita ada tayar kereta, kita ada tapak kasut, kita ada bola. Okey, so kita tahu ciri getah terbakar tadi lebih keras, lebih tahan kepada bahan kimia. Okey, lebih kenyal. Okey, so lebih tahan lasak semua. So kita tengok. So ini semua 3 bahan ni adalah terbuat daripada getah terbakar. So maksudnya tayar kereta ni, tapak kasut ni, bola ni dia tahan kenyal. Tahan dengan bahan kimia. Maksudnya kalau kita pakai kasut tu terpijak dengan bahan kimia, kita tak tahu kan dekat jalan. So dia tak ada, tapak tu akan cair, akan rosak dengan cepat. Okay. Tayar pun sama. Kita bawa kereta ke sana ke sini tak tahu sampai mana-mana kan. So tayar kereta ni lebih tahan lasak. Okay. So kita tengok. Sekarang ni dia suruh kaji objek ni Rajah 12. Lepas tu bina konsep. Okay. Sebenarnya dalam sains kita ada banyak pattern esei. Yang cikgu tunjuk ni adalah salah satu pattern esei. Okay. Banyak jenis. Okay, banyak jenis lah. Ada pattern A, ada pattern B, ada pattern C. Okay, so kita tak tahu, cikgu tak pasti Puan Lim keluarkan yang mana satu. Cuma Puan Lim cakap, essay banyak study dekat dalam buku teks. Sebab lepas ni cikgu akan tunjukkan slide yang dalam buku teks. Okay, kejap cikgu admit dulu. Okay, so kita akan tunjuk. Ini cikgu tunjuk pengenalan kepada essay bagi awak nampak macam mana benda tu. Okay, ini salah satu contoh jenis essay. Jangan cakap tiba-tiba cikgu Lim keluarkan esei, kenapa tak ada macam cikgu Jian ajar pun? Okay. Sebenarnya esei ada banyak jenis. Okay, ada jenis A, ada jenis B, ada jenis C. Okay, so kita tengok Okay, soalan ni, okay, dia suruh kaji dan bina konsep tentang getah terbalkan. So jawapan dia ni banyak ambil daripada jawapan A. Okay, banyak ambil daripada jawapan A. Kejap ada kawan nak masuk lagi. Cikgu kena admit lagi. Okay. Okay, so banyak ambil daripada jawapan A. Okay, so kita tengok. Okay, soalan yang pertama. Hai. Ini yang lambat masuk ni. Bila lambat masuk, cikgu kena admit je. Okay. Okay, ada lagi? Oh, dia lagi hang. Okay. Dah habis. Okay, so sekarang ni kita faham soalan. Okay, sekarang ni dia suruh kenal pasti maklumat. Okay, apa maklumat yang diberi? Okay, kenal pasti 2 ciri sepunya. Okay, 2 ciri sepunya. Sepunya antara P, Q dengan R. Tiga-tiga ni, apa ciri-ciri dia yang sama? Okay, yang sama. Okay, dia nak 2 saja. Sebab tu 2 markah. Okay, yang pertama dia kenal pasti maklumat. Okey, yang ketiga dia suruh cari contoh lain. Getah terbakar. Maksudnya dia tak nak lagi awak bagi contoh tayar kereta, tayar basikal, tayar motor. Maksudnya tayar kenderaan dia tak nak. Okey, tapak kasut dia tak nak, bola pun dia tak nak. So dia nak contoh lain. Okey? Okey, lagi soalan ni juga cikgu boleh ubah, tuliskan satu contoh getah asli. Faham? Okey, memang dia tanya soalan getah terbakar, tapi kita boleh tukar kepada contoh getah asli kat sini. Okey, maksudnya jawapannya bukan getah terbakar, contoh getah asli. Lepas tu soalan lagi, nyatakan konsep sebenar getah terbakar. Okey, apa konsep yang sebenar? Okey, so cikgu tunjukkan skema supaya awak nampak tau. Okey, nampak macam mana? Okey, masalah dia. Okay, kita tengok masalah dia. Okay, dia tadi soalan masalah dia kan? Okay, bukan masalah. Kena pasti maklumat. Okay, kena pasti maklumat tadi. Okay, kawak tengok. Kenal pasti maklumat. Okay, maklumat tu apa yang kita dapat? Ya, ya. Saya tak nampak slide. Nampak tak slide ni? Bola. Nampak. Ni nampak? Tak. Nampak orang. Akmal nampak? Tak. Tak, okey. Tak nampak cakap tau. Okey, cikgu sekali lagi. Mungkin termiss. 有不是？你们应该是没有，你们应该是按到别的 account 了，是有2个 account。
Belim. Okey, nampak? Nampak. Okey, nampak. Okey, nampak soalan dia tak? Ni, soalan cikgu buka soalan nampak? Nampak. Okey, nampak. Okey, sekarang ni Sebab cikgu ada 2 account. So, ada orang tak tahu. Dia tekan macam kat cikgu punya Face punya account. Oh, tak. Okey, cikgu guna yang MOE punya akaun apa? Meet Google Meet Okey? Tak, bila cikgu share screen ni, cikgu punya account dia tulis ada 2 kat situ. Oh, ya ke? Okey. Okey, so sekarang nampak kan? Okey. Sekali lagi cikgu ulang Okey, sekarang ni soalan yang pertama, kena pasti maklumat. Maklumat tu berdasarkan gambar yang diberi ni. Maklumat apa yang dia bagi? Gambar apa yang dia bagi? Okey, kena pasti ciri. Ciri tadi kita dah senaraikan. Ciri getah terbakar dengan getah asli. So, dia suruh senaraikan ciri getah terbakar. So, ambil dekat sini je jawapannya. Okey, lepas tu dia suruh next. Okey, tulis satu contoh lain untuk getah terbakar. Okey, contoh lain selain daripada P, selain pada Q, selain pada R. Okey, last kali, nyatakan konsep sebenar getah terbakar. Okey, so kita tengok. Okey, cikgu tunjukkan jawapan supaya awak nampak tau. Okey, awak boleh buat dalam kotak pun boleh. Nak buat macam biasa pun tulis macam esei pun boleh. Okey, so ini nampak kan? Okey, tadi kita dah buat. Okey, dah buat. Tengok kan ada lagi admit lagi. Cikgu tengah ni lepas tu Junziang baru masuk. Empat Arguan ni lambat. Okey, so sekarang ni maklumat dia. Apa yang kita nampak? Kita nampak dia bagi tayar kereta, tayar kenderaan, tapak kasut dan bola tak kisahlah bola sepak ke bola saja sebut bola adalah contoh getah terbakar. Okey, adalah contoh getah terbakar. So itu adalah maklumat yang diberi. So tulis balik. Okey, contohnya contohnya cikgu bagi Yiheng. Lepas tu Rinisha dengan siapa lagi Yuling adalah contoh bagi pelajar 4 Zinan. Okey. So sebab cikgu bagi gambar 3 orang tu. Okey. Aduh, ada je yang nak kena admit lagi. Fidel mau masuk. Lagi ada lagi. Okay. Sebab sekarang ni awak guna email luar. Okay, bila email luar, cikgu kena admit tau. Admit sentiasa. Dia memang macam gangguan lah. Kalau betternya awak guna email EMOE. Okay, so next, ciri-ciri. Dia suruh senaraikan 2 ciri. Bila dia suruh senaraikan 2 ciri, okay, ciri apa? Getah terbakar. So, tadi kita dah senaraikan 4. Okay, so bila dia suruh senaraikan balik dalam B ni, B2 ni, so kita ambil mana-mana pun. Awak lebih ambil, contohnya cikgu ambil yang senang, lebih kenyal dan lebih keras. Okay, kita masukkan kat sini. So, free je dapat 2 markah. Okay, sebab dia tanya ciri getah terbakar. Kalau dia tanya ciri getah asli, so ambil lah kurang kenyal, lebih lembut. Okay, listkan kat sini. Okay, next, contoh lain. Getah terbakar. Dia tanya soalan bagi satu contoh getah terbakar. So sekarang ni contohnya kita boleh letak sarung tangan, paip getah, apa lagi? Sarung tangan untuk pertanian kan? Bukan perubatan So tangan untuk pertanian, paip getah. So benda-benda ni semua jenis terbakar yang lebih tahan lasak, lebih keras. Okay? Okay, ini kalau dia tanya soalan bukan contoh. Tapi dah tadi dia tak tanya pun. Andai kata bawah soalan tu dia tanya, berikan bukan contoh getah terbakar. Berikan. Okay, kalau berikan bukan contoh, maksudnya dia nak contoh getah asli. So kita boleh cakap gelang getah, kita boleh cakap sarung tangan perubatan. Kan sarung tangan perubatan dia lebih elastik kan, lebih macam lebih ni, awak tahu kan sarung tangan tu lebih nipis. Okay, next. Okay, dia kata last kali soalan. Berikan konsep sebenar getah terbakar. Okay, so kita nak tulis konsep sebenar, awak mesti mulakan dengan getah terbakar.
ayat dia mesti mula dengan getah tebalkan. Okey, so dia tanya soalan konsep sebenar, konsep sebenar getah tebalkan. Okey, satu markah. Kalau dia tanya konsep sebenar getah asli, lain. Okey, so sekarang ni konsep sebenar getah tebalkan. So, getah tebalkan ialah apa? Getah tebalkan ialah getah yang lebih tahan. Okey, ambil balik jawapan dekat sini. Jawapan dekat sini. Faham? Okey, getah tebalkan ialah getah yang kita tulis sini. Getah yang lebih tahan haba dan lebih kenyal. Okey, tulis balik dekat sini. Ataupun tadi cikgu ambil ciri lebih kenyal dengan lebih keras. Cikgu tulis kat sini kan. So, getah tebalkan ialah getah yang lebih kenyal dan lebih keras. Okey, tulis kat sini. Okey, faham? Okey, contoh cikgu bagi. Nyatakan konsep sebenar bagi getah asli. So, getah asli. So, ciri getah asli cikgu tulis kat sini apa? Kurang kenyal, lebih lembut. Okey, cikgu dah tulis kat sini. So, konsep sebenar getah asli ialah getah yang kurang kenyal dan lebih lembut. Okey, sampai sini faham tak? Ada soalan? Faham? Okey, semua Faham, ni kan? cikgu. Okey, good. Okey, faham kan? Okey, ada yang nak ambil lagi ke? Okey, faham, good. Okey, so sekarang ni kita nak refer buku teks Okey, buku teks, okey, good. Ini satu contoh tau. Dia, okey, sebelum cikgu ni, cikgu tunjukkan ada contoh esei-esei lain. Okey, contoh dulu. Yang ini tingkatan 5 punya. Okey, sama juga tengok kena pasti maklumat. Maklumatnya apa? Telefon, pelekat epoksi dan plat bakelit adalah termosek. Okey, adalah contoh termosek. Tapi termosek ni kita akan belajar tingkatan 5. Okey, cikgu tunjukkan contoh esei lagi Okey. Yang ini semua kita akan belajar tingkatan 5. Okey, ni semua tingkatan 5. Ini slide teknik menjawab tingkatan 5 sebenarnya. Okey, ni. Okey. Nampak soalan ni? Okey, ni. Okey, sekarang dia bagi kita. Okey, soalan ni kan. Okey. Nyatakan, dalam bahasa Inggeris kan, nyatakan dua kegunaan bahan radioaktif dalam bidang perubatan pertanian. Okey, so kena senaraikan. Apa kegunaan bahan radioaktif? Kita dah belajar bab 12, teknologi nuklear. So bahan ni guna untuk apa? Sekejap dia masuk lagi, cikgu kena ambil lagi. Oh, tak nampak. Tak nampak, tak nampak nampak cikgu kena share semula. Bukan ini yang tadi punya skema jawapan punya. Oh, nampak skema jawapan je? Dia start kat situ. Dia sebab cikgu buka 2 words dalam satu masa kan. Okay, so nampak kan ni. Okay, nyatakan kegunaan bahan. Okay, kegunaan bahan dalam perubatan. Okay, kita boleh bagi contoh. Okay, dalam bidang perubatan kita guna apa? Contohnya kita guna ubat 60 untuk merawat kanser. Okay, so sekarang ni awak boleh buat kotak macam tadi. Kotak yang kita belajar dalam tadi tu. Okay, so awak buat kotak. Okay, 2 kolom. 1 kolom, 1 lagi kolom. Okay, so 2 kolom. 1 kolom tulis bahannya apa? Bahan, 1 apa kegunaan dia. Okay, sebab dia tanya 2 kegunaan. So sekarang ni kita boleh tulis perubatan, ubat 60 kegunaannya untuk merawat kanser. Okay, bawah lagi nombor 2 sebab dia tanya 2 kegunaan. Okay, satu lagi perubatan apa? Contohnya technetium 99. Okay, untuk cek darah yang tersumbat. Okay, so next dia nak 4. Bila dia nak 4 markah, okay, bagi lebih. Jangan bagi sikit. Okay, pertanyaan apa? Okay, pertanyaan contohnya fosforus 32. Okay, untuk apa? Fosforus tu adalah nama bahan radioaktif.
Okey, gunanya untuk apa? Yang macam kita bajakan pokok, okey, untuk merawat pokok. Okey, so next, daripada tu kita tengok. Okey, dua ciri sepunya. Dua ciri sepunya. So, ciri sepunya yang ini. Apa ciri sepunyanya? Okey, ciri sepunyanya kita buat. Apa yang tadi? Kita ambil ni. So, yang tadi dalam kotak tadi tu, awak senaraikan. Okey, apa ciri dia? Cirinya lebih apa. Okey, bina konsep awal. Konsep awal, contohnya ciri sepunya karbon ni karakteristik kan? Ni, okey, ciri-ciri ni boleh digunakan dalam bidang perubatan untuk merawat ciri sepunya contoh bahan radioaktif. Okey, cikgu cakap contohnya satu, mempunyai kuasa penebusan yang tinggi, membebaskan sinar gamma. Sinar gamma. Okey. So, sekarang ni dua ciri dia mempunyai kuasa penebusan yang tinggi, membebaskan sinar gamma. Okey, so bina konsep awal. Sekarang konsep awal. Bila cakap konsep awal, tadi kita belajar konsep sebenar. Konsep sebenar dengan konsep awal benda yang lain. Konsep awal, awak kena tulis macam ni tau. Okey, kalau konsep sebenar, kita tulis konsep sebenar bahan radioaktif. Okey, kalau cikgu cakap konsep sebenar bahan radioaktif. Okey, konsep sebenar bahan radioaktif. Bahan radioaktif adalah bahan yang membebaskan sinar gamma dan mempunyai kuasa penebusan yang tinggi. Okey, kita tulis balik ciri ni. Kalau konsep sebenar. Tapi kalau ditanya soalan konsep awal awak kena tulis yang tadi, tulis balik. Kuasa penebusan yang tinggi dan membebaskan sinar gamma adalah bahan radioaktif. Dia terbalik. Faham? Okey, contoh cikgu buat takut awak tak faham. Okey, contohnya Welling dengan siapa cikgu nak sebut? Welling dengan Tanusha. Contohlah, cikgu bagi contoh je tau. Okey, ciri dua orang ni, seorang yang pandai, dan cantik. Cikgu bagi ciri dia. Okey, so bila cakap konsep awal, cantik dan pandai adalah Nawelin dan Tanusha. Contohnya. Okey, cikgu ambil seorang je lah. Cikgu ambil seorang yang senang. Okey, cikgu ambil Nawelin. Okey, Nawelin ni cantik dan pandai. Ciri Nawelin cantik dan pandai. Okey, so sekarang ni konsep awal Nawelin adalah cantik dan pandai adalah Nawelin. Okey, tapi bila soalan tanya konsep sebenar, kena sebut Nawelin dulu. Nawelin ialah pelajar yang pandai dan cantik. Faham? Dapat beza tak? Dapat? Okey, faham? Faham? Okey. Konsep sebenar kena sebut benda tu dulu. Benda tu kita tengah bincang tentang apa? Okey, tentang bahan radioaktif ke, tentang Nawelin ke, tentang pokok ke, tentang makanan ke? Okey, contohnya konsep sebenar, makanan ialah bahan yang sangat menyedapkan dan mengenyangkan, kenyang. Okey. Tapi bila tanya konsep awal, bahan yang mengenyangkan dan sedap adalah makanan. Okey, faham? Okey, ni contoh tadi macam tadilah. Okey, ni konsep sebenar. Okey, hubungkan untuk bina konsep sebenar. Okey, dapat beza kan? Okey, ni cikgu tunjuk contoh. Ini di scan. Okey, semua soalan pattern yang sama. Ni kelenjar. Okey, kelenjar endokrin. Kita dah tahu kelenjar endokrin. Okey, kelenjar dia tu kaji maklumat. Okey. Okey, kalau kita tengok ni. Sebelum cikgu buka buku teks Okey, sekarang ni dia suruh nyatakan 4 perbezaan antara koordinasi saraf dengan koordinasi hormon. Hormon melibatkan kelenjar-kelenjar. Tapi saraf melibatkan nerve. Nerve ni. Saraf, nerve
melibatkan ligamen. Okey, semua benda-benda tu. Okey, so kita tengok macam mana. So cikgu cakap yang ini kita buat dalam bentuk jadual. Okey, jadual. Okey, cikgu tunjukkan skema supaya awak nampak macam mana dia dibuat. Okey. Okay, contoh. Cikgu tak ingat soalan tu yang mana. Ini yang tadi kan, mesan. Okey. Kan. Okey ni. Okey, nampak soalan nombor 2. Okey. Nampak tak? Nampak Nampak Okey, tak nampak cakap kau. Cikgu tak ada ni lagi kan? Kau ada masuk lagi tu? Ada lagi? 8.36. Yuyin kata tak nampak. Inisha kata tak nampak. Okey, tak apa, cikgu present balik. Okey. Okey. Sekarang ni tak apa, tak nampak kita buka lagi. Okey, sekarang ni dia tanya apa perbezaan sistem saraf dengan sistem hormon. Okey, maksudnya koordinasi saraf dengan koordinasi hormon. So benda ni buat dalam jadual. Okey, so sekarang kita tengok. Okey, saraf. Saraf tu maklumat kita dah belajar saraf sebelum ni kan. Okey, saraf kita maklumat dihantar dalam bentuk impuls. Impuls tu maksudnya dalam bentuk tenaga elektrik dihantar kat badan kita. Okey, dia hantar ni masa ni awak belajar masa form 3. Dia guna neuron sebagai penghantar. Okey, tapi siapa lagi ni? Tak ada siapa kan? Okey, so sekarang ni gerak balas lebih cepat. Contohnya kita pegang benda yang panas. Benda yang panas, contohnya panas kan, pegang and then kita angkat cepat, angkat. So gerak balas yang sangat cepat. Kita tak ada pegangan yang lambat. So kesan dia, jangka dia lebih pendek. Okey? Lebih pendek. Kesan dia kita cepat. Bergerak balas tu, tindak balas yang lebih cepat. Kesan dia sangat pendek, sangat cepat. Okey, kalau sistem endokrin yang kita belajar hormon tu, ada hormon pituitary, hormon thyroxine, okey, kelenjar thyroid, hormon thyroxina, okey, kelenjar thyroxine, okey, ni apa ni? Kelenjar pituitary, hormon pertumbuhan. Okey, so kita semua ada hormon kan, kelenjar pankreas. So semua ni hormon ni dia endokrin maklumat dihantar dalam bentuk hormon. Okey, hormon tu adalah satu bahan kimia. Kalau tadi impuls, dia macam bentuk tenaga elektrik. Okey, elektrik dihantar dekat badan kita. Contohnya kita pegang benda panas, so dihantar zup, kita terus angkat cepat. Okey, kalau hormon ni adalah bahan kimia. Okey, lagi hormon dia digerakkan dalam badan kita, okey, disalurkan dekat badan kita melalui darah. Okey, maksudnya digunakan darah, okey, sebagai perantaraan dia. Kalau impuls, okey, dia akan gerakkan guna neuron. Okey, so gerak balas hormon ni, sistem endokrin ni sangat perlahan. Okey, sebenarnya daripada kita kecil, benda ni dah bergerak balas. Tapi dia bergerak dalam badan kita ni, ke seluruh badan kita sangat perlahan. Dan jangka masa dia sangat panjang. Okay, so kita tengok bila kita dah besar, baru kita tengok perempuan nampak ada breast dia, pinggulnya lebih besar. So jangka masanya lebih lama. Okay, perempuan dia alaminya period kan, haid setiap bulan. Okay, lelaki memisai. Awak ada nampak ke baby kalau boy keluar-keluar dah ada misai? Tak ada kan? Okay. Okay, so kita tengok maklumat sepunya. Okay, maklumat sepunya ni adalah gambar tadi. Okay, gambar ni apa? Kelenjar thyroid, kelenjar pankreas, kelenjar ovari adalah contoh kelenjar endokrin. Okay, so maklumat sepunya kelenjar thyroid, kelenjar pankreas dan kelenjar ovari adalah contoh kelenjar endokrin ataupun adalah contoh sistem endokrin. Okey, so ciri-ciri sepunyanya. Okey, ciri-ciri sepunya. Okey, awak boleh tulis kat sini. Ciri-ciri sepunya, boleh contohnya dia nak ciri sepunya kelenjar endokrin. Hantar dengan atau dihantar dengan melalui darah. Okey. Ataupun dihembeskan ke dalam darah. Okey, so next, contoh lain. Kelenjar
endokrin. Kita boleh cakap contoh lain. Contoh cikgu tukar jawapan ni. Contohnya kita ada apa? Dia bagi contoh thyroid, pankreas, ovari. Cikgu boleh cakap apa? Testes. Okey, lagi apa lagi? Pituitary. Okey, so itu adalah contoh lain. Okey. So contoh lain ini yang contoh lain. Okey. So kalau contoh bukan contoh, kalau bukan contoh sistem endokrin, cikgu boleh cakap apa? Sistem apa? Contohnya mengangkat tangan apabila terkena benda yang tajam. Okey, mengangkat tangan bila terkena memegang benda yang panas. So ini adalah contoh, bukan contoh ini adalah contoh sistem saraf. Okey. Okay, next. Konsep sebenar. Konsep sebenar kena sebut. Dia tanya konsep sebenar untuk endokrin. So kita kena cakap sistem endokrin ataupun kelenjar endokrin adalah kelenjar yang apa? Mempunyai, yang memberi gerak palas yang lebih perlahan dan merembeskan hormon dan dihantar melalui darah. Okey, ambil yang dekat sini. Okey. So settle settle yang ni. Okey. Okey, next. Cikgu ni kan ni banyak soalan kat sini. Cikgu tunjukkan sikit-sikit je lah. Kita tengok yang soalan dalam buku teks ni banyak eksperimen. Cikgu cakap sekarang ni kita tengah belajar isi yang soalan ni tau. Yang bahagian isi pilih 2. Soalan eksperimen pun dikira bahagian isi juga. So sekarang ni awak ada buku teks depan awak. Kita tengok buku teks dulu. Kejap. Dia tak buka PowerPoint. Ni cikgu ambil pada buku teks ni sekarang ni batch awak KSSM. So dia ada perubahan dari segi soalan. Dari segi soalan. Sekarang ni hari ni cikgu tertumpu kepada teknik menjawab bahagian C. So bahagian C ada 2 pattern. AC yang macam kita belajar tadi, AC tu pun ada jenis-jenisnya. AC jenis A, jenis B, jenis C. So cikgu tunjuk tadi adalah AC jenis A. So lepas tu kita ada bahagian C lagi satu adalah soalan eksperimen. So eksperimen ada yang baru masuk ke? Kena admit ni. Cikgu dengar bunyi je. Nagesh. Dah. Nampak kan ni? Ni. Sekarang ni cikgu tunjukkan dulu. So sebelum tu kata-kata dululah. Sometimes we are tested. Kadang-kadang kita diuji. Not to show our weakness. Jangan tunjuk kelemahan kita. But to discover our strength. Discover. Luaskan kita punya kekuatan. So cikgu tahu semua ni mesti boleh buat. Cuba. Masa ada lagi. Sebab kita tak tahu final kita start bila. Mungkin maybe tak tahulah, cikgu tak pasti. Maybe first day naik tu dah final. Tapi awak cuba. So banyak masa lagi. So sekarang ni jangan tunjukkan kelemahan awak. Awak cuba jawab sebaik yang mungkin. Discover our strength. Luaskan. Next. So sekarang ni kita akan belajar soalan 11 dan 12. Soalan 10 tu cikgu akan tunjuk. Ni soalan 10. Ni soalan 10. Ni contoh soalan 10. Soalan 10 dia akan bagi contoh. Seorang murid tingkatan 4, ni sebab cikgu ambil daripada buku teks semua Sebab Puan Lim cakap tengok buku teks saja. Study apa yang ada dalam buku teks. Ni buku teks ni. So sekarang ni soalan seorang murid tingkatan 4 mendapati tayar basikal bocor. Semasa dia hendak balik daripada sekolah. Kemudian dia memperbaiki tayar tersebut dan dia dapati getah tiub tayar yang dipegang tu mempunyai kekenyalan yang berbeza
berbanding dengan lateks yang digumpal di dalam makmal. Okey, sekarang ni getah dalam tu, tayar basikal itu, dia punya kenyal dia tu lain berbanding dengan lateks. Lateks tu ada susu getah. Yang kita buat eksperimen, kan, kalau kelas argon dengan kelas Zinan dia buat dengan cikgu. Okey, penggubalan lateks. Okey, so kita tengok sekarang ni berdasarkan ni, berdasarkan cerita ni yang atas ni, disuruh rancang satu eksperimen. Okey, so rancang eksperimen ni untuk mengkaji kekenyalan dua jenis getah. Okey, so sekarang ni, aduh ramai lagi admit. Ada lagi. Oh, Akmal. Akmal kena tendang. Okey. Okay. So sekarang ni dia suruh kita rancang design. So soalan ni wajib jawab. Yang macam tadi, kan cikgu cakap ada 3 jenis kan, soal 10, 11, 12 kan. So soal 10 ni memang wajib jawab. 11 dengan 12 tu pilih. So bila nak jawab soalan, baca arahan tu betul-betul. Dekat soalan kat kertas kan, kata ni kata exam. Bukanlah ini kertas cikgu contoh kelas malam. Okay, baca arahan ni betul-betul. Jangan salah. Kalau agak confused, angkat tangan, okey, tanya cikgu. Kalau cikgu tu tak tahu, suruh dia call. Tanya cikgu sign. Cikgu sign mesti tahu. Cikgu sign pun banyak kan. So sekarang ni kita kena rancang, kena tulis tujuan, hipotesis, pun boleh ubah, bahan radas, prosedur, susunan radas, penjadualan data. Kita hanya rancang. So bila rancang, kita tak perlu tulis jadual tu dia punya jawapan dia, nombor dia. Okey? Okey, so cikgu tunjukkan yang cikgu tunjuk dulu macam mana ni cara nak buat. Okey, ini pasal getah kan. Okey, cikgu tunjuk kat awak. Okey, supaya awak nampak macam mana dia punya jawapan dia. Nanti awak tak ni. Okey. So yang ini sebab banyak sangat bahan nak buat dalam satu masa yang sama. Okey, ni soalan 10. Okey, ni. Okey, ni jawapan dia. Okey, dia suruh tadi kita tulis hipotesis. Okey, so dia suruh rancang. Okey, orang ni, pelajar ni, dia basikal, dia getah dalam basikal tu, dia kenapa tak nampak ke? Cikgu dengar mesej dia ni. Okey, nampak kan? Okey, dia sekarang ni, dia getah dia tu bocor dan dia dapati getah tu tak sama dengan getah lateks dekat dalam makmal. So sekarang ni kita dapat tahu, okey, getah yang untuk basikal yang lebih tahan lasak adalah getah Vulcan. Getah yang kurang lasak adalah getah asli. So kita dah belajar dalam muka surat 196. Ni 196. Ni awak boleh buka full text Kahau baru naik masuk. Kahau ni dah pukul berapa dah? Okey. So awak nampak ni, getah Vulcan. Kita ada sulfur, ini getah asli. Struktur dia macam mana? Okey. Ini getah Vulcan. Kita tambah sulfur dekat sini. Okey. So kita back balik pada jawapan tadi. Okey. Soalan tadi, soalan yang cikgu tunjuk tadi kan? Soalan nombor 4 tadi. Itu adalah soalan bab ni lah. Getah Vulcan adalah bab 9. Okey. So bab 9. So kita tengok macam mana skema jawapannya. Okey. Okey, sekarang ni apa kita buat? Okey, tujuan. Sebab soalan dia tanya, kalau awak tengok buku teks, awak ada buku teks kan? Okey. Buku teks dia tanya tujuan. Okey, tujuan, awak pegang buku teks, awak tengok. Okey. So tujuan untuk mengkaji sifat kekenyalan ataupun mengkaji kekenyalan antara getah asli dan getah Vulcan. Okey. So lepas tujuan dia tanya hipotesis. So boleh jawab hipotesis. So jawab dulu tujuan. So tujuan ni satu markah. Hipotesis getah Vulcan lebih kenyal ataupun lebih keras daripada getah asli. Sebab dekat soalan dia tulis dia mendapati kekenyalan getah tube tayar berbeza dengan lateks yang digumpal di dalam
makmal. So dia kaji sifat kekenyalan. Okey, kekenyalan. So awak boleh jawab, okey, hipotesis, kita tahu getah terbakar lebih kenyal daripada getah asli. Okey, dah dapat 2 markah. Okey, yang ketiga, awak ada buku teks kan depan awak? Okey, dia tanya pom boleh ubah. So pom boleh ubah, kita ada 3. Dimanipulasi, maksudnya ini MV, yang bergerak balas dan dimalakan. So yang dimanipulasi, kita ada 2 jenis getah. Kita satu guna getah asli, satu lagi kita guna getah terbalkan. Getah terbalkan tu maksudnya kita dah campurkan dengan sulfur. Okey? Okey, yang bergerak balas. Gerak balas adalah apa? Panjang jalur getah selepas beban dialihkan. Ataupun awak boleh cakap kekenyalan ni salah eja kekenyalan jalur getah. Okey, so apa yang tak faham nanti cikgu tunjuk ni. Okey, yang constant dimalakan. Constant adalah panjang jalur getah. Okey, so sekarang ni, okey, awak tengok ni. Okey, okey. Jisim pemberat pun boleh. Jisim pemberat pun boleh jadi constant. Tengok, kita gambar dia macam ni. Pemberat dia sama, 500 gram. Okey, so sekarang ni yang kita guna adalah satu kepingan getah asli. Okey, macam ni. Ini pendrive. Okey, contoh ni kepingan getah asli. Dan cikgu ada lagi satu. Ini kepingan getah terbalkan. Okey, getah terbalkan getah asli. So dia punya panjang dia mesti sama. Cikgu tak ada benda yang sama panjang pula. Okey, mesti sama. Faham? Itu maksudnya constant. Jangan satu panjang, satu pendek. Mesti sama panjang. Ataupun jisim pemberat tu sama. Okey, so sekarang ni, okey, kita tengok next soalan dia cakap, okey, bahan radas kita dah letak. Okey, prosedur. Prosedur susunan radas. Susunan radas tu, cikgu pergi susunan radas dulu lah. Okey, susunan radas tu kita kena lukis. Awak lukis saja awak dapat 1 markah. Tapi kalau lukis tak label, kosong. Faham? Kena lukis dan label dengan lengkap. Okey, label dengan lengkap. Okey, so sekarang ni prosedur. Okey, kita pergi prosedur. Okey, prosedur. Lepas tu baru penjualan data. Okey, prosedur. Sekarang ni kita ada 2 kepingan. 2 kepingan getah. Satu getah terbalkan, satu getah asli. Sama panjang. Okey. So sekarang ni kita gantung. Gantung pada kaki retort. Okey, kita ada 2 kaki retort. Okey, ada 2 retort stand gantung. Okey, lepas tu kita letakkan pemberat. Okey, maksudnya awak letakkan pemberat dekat bawah ni. Ni pun letak pemberat bawah ni. Pemberatnya sama jisim. Okey, sama jisim. Lepas tu kita letakkan pemberat. Okey, lepas tu panjang jalur getah diukur dan dicatatkan selepas beban dialihkan. Okey, kita letak, katakan kita letak untuk 2 minit atau 5 minit. Okey, letak pemberat ni 5 minit. Ini pun letak 5 minit. So lepas 5 minit, kita alihkan. Kita tanggalkan pemberat ni. So kita ukur semula berapa panjang asal. Masa asal panjang dia 10 cm. Okey, getah terbalkan pun panjangnya 10 cm. Okey, so lepas kita dah tanggalkan pemberat ni, kita dah tanggalkan, kita tengok panjang dia masih 10 cm ke berubah? Ini masih sama atau berubah? Okey, faham? Okey, itu maksudnya bergerak balas. Panjang kepingan getah. Panjang kepingan getah selepas pemberat dialihkan. Okey? Okey, next. Okey, harap-harap soalan ni lah paling keluarkan, cikgu tak pasti Okey, lepas tu soalan last sekali. Penjadualan data. So jadual data, kolom yang pertama ni adalah jenis kepingan getah. So kita ada 2. Kepingan asli, getah terbalkan. Okey, sebelah sini ini adalah MV, manipulasi. Sebelah ni adalah RV. RV bergerak balas. So yang bergerak balas dekat sini adalah panjang getah, jalur getah selepas beban dialihkan ataupun selepas beban dialihkan. So tulis macam ni. Tak perlu isi nilai. Tak perlu isi nilai, katakan letak 11 cm, 12 cm, tak perlu.
Okey, sebab kita hanya merancang eksperimen. Soalan dia cakap, merujuk kepada rancang satu eksperimen. Rancang. Bila rancang, kita bukan buat eksperimen. Kita cuma rancang, design. Dia macam design baju. Faham? So, kita tak tahu hasilnya apa. Okay, tapi berdasarkan teori yang kita dah belajar sebelum ni, kita dah boleh dapat agak apa jawapannya. So, tak perlu tulis jawapannya. So, awak buat kotak ni, jadual ni, okay, ada MV tapi kena tulis tau. Getah asli, getah terbahkan. Lepas tu RV dia, apa tadi? RV dekat sini. Okay, lepas tu ni jawapan tak perlu tulis. So, dapat 1 markah. Okay, semua markahnya totalnya adalah 10. Ini 1 markah, gambar ni 1 markah. Okay, prosedur ni 3 markah, bahan radas 1 markah. Okay, yang atas ni semua markahnya 1. Okay, okay, boleh? Faham kan? Okay, okay, faham kan? Okay, so sekarang ni cikgu pergi yang ini contoh eksperimen. Yang cikgu cakap soalan 10. Okay, soalan 10. Okay, next kita pergi dekat PowerPoint tadi. Okay, slideshow ni. Okay, ini contoh cikgu dah tunjuk. Ini soalan 10. Okay, so kita tak tahu eksperimen apa yang keluar, tapi ikut tips yang Puan Lim bagi, dia kata study dalam buku teks. Dan cikgu hanya nampak dalam buku teks soalan eksperimen hanya ada 1 ni. Okay, tapi cikgu tak pastilah. Mungkin Puan Lim boleh ubah, dikeluarkan soalan eksperimen initial ke, pecutan graviti ke, ataupun soalan benih pokok kacang. Apa lagi contoh soalan? Apa lagi eksperimen kita buat? Awak study balik eksperimen yang awak buat tu. Okay? Lepas tu troli. Apa lagi? Contoh yang kita belum buat eksperimen tu yang rongga. Yang tulang berongga kan? Itu belum buat. Ataupun eksperimen itu. Ni. Kira apa? Kira apa ni? Ingat tak? Yang berlari, duduk rehat dengan berjalan. Okay, cek nadi kan? Denyutan nadi. Okay, okay. So sekarang ni, okay. Kita tengok soalan, okay. Cikgu dah settle soalan 10. Okay, settle soalan 10. Cikgu ambil daripada buku teks je. Okay, okay. Soalan 11. Okay, ni soalan 11. Ini bab apa? Bab 2 kan? Bab 2. Cuba awak tengok bab 2. Okay. Okay, bab 2 muka surat. Okay, muka surat 31. Okay. Okay, ni muka surat 31. Okay. Okay, surat 31. So, sekarang ni ada baru masuk pula. Okay, cikgu dapat dengar yang baru masuk tu macam mana. Okay. Okay, so sekarang ni buka buku teks saya, muka surat 31. Okay. Okay, minggu depan kita akan buat soalan yang dalam buku SPS. So, cikgu akan buat slide. Untuk Kak Zina, dia tak ada buku SPS kan? So, ini muka surat 31. Okay, contohnya, okay, kita baca soalan dulu. Okay, baca soalan dulu. Okay, bantuan kecemasan merupakan bantuan awal atau bantuan rawatan yang diberikan kepada seseorang yang sakit. Okay, kita dah belajar 2 jenis bantuan. Okay, so sekarang ni, bantuan awal atau bantuan rawatan yang diperlukan pada orang yang sakit atau pengsan secara tiba-tiba sementara menunggu bantuan tiba, maksudnya bantuan daripada hospital lah atau klinik. Okay, so sekarang ni masalahnya pada satu hari Saiful tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri di sebuah pusat membeli belah. Okay, jika anda berada di tempat kejadian, katakan awak ada dekat situ. So, cadangkan kaedah pertolongan cemas. Okey, ini contoh soalan AC 11 dan 12. So, sebelum soalan ni mungkin dia suruh senaraikan 4 ciri CPR dan 4 ciri Heimlich maneuver. 4 ciri contohnya. Dia suruh senaraikan. So, buat dalam jadual tadi. Okey, itu contohlah. Okey, so sekarang ni berdasarkan situasi yang diberi,
Saiful tiba-tiba jatuh, rebah dan dia tidak sedarkan diri. Okey, so cadangkan kaedah pertolongan cemas yang patut kita berikan. Okey, kenal pasti masalah. Okey, jawapan ni semua ada dekat dalam ni. Okey, so kenal pasti masalah. Apa masalah ataupun apa tujuan dia? Apa masalah kat sini? Apa tujuan? Kenal pasti tujuan. Okey, siapa boleh jawab? Apa tujuan kat sini? Cepat. Okey, kena pasti. Okey, kalau cikgu cakap, okey, kena pasti. Contoh cikgu buat kena pasti masalah. Masalah dia, okey, Saiful tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri. Itu masalah dia. Saiful tiba-tiba rebah dan tidak sedarkan diri. Okey, so sekarang dia kata kena pasti tujuan. Tujuan apa? Bila masalah sekarang Saiful yang bermasalah. Saiful tu rebah dan dia jatuh tak sedarkan diri. Okey, kena pasti tujuan. Tujuan apa yang kita kena buat sekarang ni? Kita kena, apa jawapan kat sini? Selamatkan dia. Apa? Selamatkan dia. Tak. Memang selamatkan dia. So jawapannya dekat sini. Jawapannya dekat sini. Apa kita buat kat sini? Okey, kita memberi bantuan rawatan, okey, memberi bantuan rawatan kepada orang yang sakit atau memberi bantuan kepada Saiful. Okey, jawapannya ada kat sini. Memberi bantuan rawatan kepada seorang yang sakit atau pengsan secara tiba-tiba. Okey, ini adalah jawapannya. Jawapannya mesti ada dalam ayat ni. Kena pasti tujuan. Kalau cikgu cakap, kalau cikgu letak kat sini kan, atas lagi kena pasti masalah. Masalahnya, Saiful tiba-tiba rebah dan tidak sedar diri. Okey, kena pasti tujuan. Tujuan dia adalah apa? Kita memberi bantuan, rawatan kepada Saiful ataupun seseorang yang sakit atau pengsan secara tiba-tiba. Okey, sementara menunggu bantuan tiba. So, ayat ini adalah jawapan tujuan. Okey, faham? Kena cari balik dekat statement ni. Okey, analisis setiap pilihan. Okey, kita dah tahu, dah belajar. Kita ada dua bantuan kecemasan. Ada satu CPR, ada satu Heimlich maneuver. So, kena pasti. So, dia suruh analisis. Okey, first awak tulis CPR. Okey, tulis CPR. Okey, CPR. Dia suruh analisis. Okey, apa kita boleh huraikan tentang CPR ni? CPR apa? CPR dilakukan, okey, analisis setiap pilihan. Satu, CPR. Okey, huraikan. CPR dilakukan apabila seseorang itu pengsan dan tidak mempunyai denyutan nadi. Sebab CPR tak boleh berlaku, boleh buat sewenang-wenangnya. CPR boleh buat bila orang tu kita check nadi dia tak ada. So kita nak gerakkan jantung dia semula supaya dia bernafas. Bila dia bernafas, jantung dia bergerak, nadi dia akan berdenyut semula. Faham? Okay, so pilihan yang pertama, analisis setiap pilihan pertama CPR. Okay, dilakukan kerana untuk dilakukan jika pesakit ataupun jika Saiful tidak ataupun jika nadi Saiful tidak berdenyut. Okey, pilihan yang kedua. Pilihan kedua apa? Sebab tiba-tiba dia jatuh, tak sedar. Kita tak tahu, mungkin dia makan something, dia tercekik kat sini. So bila tercekik kan dia tak boleh cakap. Okay, tak boleh cakap, tak boleh ni. Lepas tu tangan dia nampak dia memegang leher kan. So sekarang ni, pilihan yang kedua adalah Heimlich maneuver. So Heimlich maneuver, apa huraian dia? Huraian dia dilakukan apabila Saiful ataupun seseorang ni, bila Saiful apa? Apabila Saiful, apabila Saiful, kita dapat detect Saiful tu tercekik. Maksudnya macam dia pingsan tapi tangan dia masih macam ni. Maksudnya dia tengah pegang macam ni. Apabila Saiful tercekik.
Okey, tercekik. So, kita tak tahu sebab apa. So, kita dirikan dia, kita buat Heimlich maneuver. Okey, C. Okey, senarai pilihan ikut urutan. Okey, senarai pilihan. Nak buat yang mana satu? CPR dulu ke Heimlich maneuver? Okey, so kalau ikut ni, tiba-tiba rebah, tak sedarkan diri, kita patut ikut pilihan kita yang pertama adalah CPR. Tulis je, CPR yang pertama. Yang kedua adalah Heimlich maneuver. Okey, next, buat keputusan dan berikan sebabnya. Okey, so bila dia cakap buat keputusan, awak boleh bagi mana-mana keputusan yang awak nak. Okey, so contohnya cikgu pilih CPR. Okey, pilih CPR. Okey, keputusan saya memilih untuk melakukan CPR. Okey, kerana CPR adalah bantuan kecemasan yang dilakukan kepada seseorang yang pengsan ataupun kepada seorang yang pengsan lah, yang sakit. Okey, jika denyutan nadinya, jika tiada denyutan nadi. Jika tiada denyutan nadi. Kalau ada nadi, tak boleh buat CPR. Awak kena try Heimlich maneuver. Okey, so kalau dia kita detect dia bukan tercekik, so kita tak perlukan Heimlich maneuver. So maybe dia saja pengsan je, so kita kena tunggu bantuan daripada hospital. Okey, so buat keputusan, saya memilih CPR kerana CPR adalah bantuan kecemasan yang dilakukan apabila pesakit itu pengsan dan tiada denyutan nadi. Pengsan dan tiada denyutan nadi. Denyutan nadi itu sangat penting. Kalau ada nadi, pengsan saja memang awak pergi buat CPR salah. Orang tu boleh lagi teruk. Okay, jangan buat CPR pergi test-test dekat adik ke, dekat siapa ke, jangan. Okay? Boleh? Okay. Faham kan? Okay, next. Okay, ni awak boleh buat ni, cikgu dah terangkan. Awak sambil tu awak salin lah cikgu cakap jawapan tu. Okay, awak boleh buat ayat sendiri. Tips dia tu, keywords tu dah ada. Okay, next. Okay, ni. Okay, kebetulan namanya Akmal. Okay, ni soalan muka surat slide nombor 5, soalan bab 8. Okay, boleh tengok bab 8. Okay, bab 8 muka surat 181. Okay, 181. Akmal menerima laporan tentang keadaan jalan yang merekah walaupun telah diturap berkali-kali. Okay, dia dapat laporan. Okay, sekarang ni didapati struktur tanah tiba-tiba menjadi lembut disebabkan oleh kebocoran saluran paip bawah tanah. Okay, dia sekarang ni ada orang report dekat Akmal kata jalan tu merekah walaupun dia dah turap banyak kali. Sekarang ni bila Akmal pergi cek, dia tengok tanah tu jadi lembut. Okay, sebab bawah tanah tu ada pipe. Bawah tanah ni ada pipe bawah tanah dan pipe ni bocor. So maksud air pipe tu siasa keluar. So sebab tu tanah tu jadi lembut. Okay, walaupun dekat atas tanah tu kita dah turapkan dengan tar tu. Okay, dia tak ni lagi. Okay, so kita tengok. Okay, bagaimanakah Akmal menyelesaikan masalah ini? Okay, so sekarang ni kita tengok. Ini, kenal pasti masalah. Apa masalahnya? Okay, cuba jawab. Kenal pasti masalah. Daripada ni, kotak ni. Jawapannya dekat dalam kotak. Okay, cuba jawab. Kenal pasti masalah. Cikgu tak kisah. Agam boleh jawab, Zina boleh jawab, Kriton boleh jawab. Okay, apa masalah? Tiba menjadi lembut. Okey, struktur tanah tiba-tiba menjadi lembut. Okey, lagi yang lain? Kebocoran saluran paip bawah tanah cikgu. Okey, lagi? Lagi, ada lagi? Cuba, masalah. Cepat. Keadaan jalan yang mereka. Okey, siapa yang jawab tu keadaan jalan tu? Cakap nama kan cikgu? Apa cikgu? Siapa yang cakap tadi keadaan jalan yang merekah? Sri Rinisha. Okey, Rinisha. Okey, so sekarang ni masalah tu benda yang awak nampak awal.
Kita tak tahu pun bawah tanah tu dia apa tu ada paip bocor, kita tak tahu. Kita tak tahu pun tanah tu lembut, kita tak tahu. Sekarang ni awak tahu, awak jalan dekat jalan kan. Bila dekat jalan raya dia bertar, tar hitam kan. So kita tahu jalan tu dia merekah, dia jadi crack. Kita tak tahu pun tanah bawah tu lembut, kita tak tahu pun paip bawah tu bocor. Sekarang masalahnya adalah ini jawapannya, keadaan jalan yang merekah. Okay, good yang jawab tadi. Keadaan Rinisha. Okay, good. Ini jawapannya. Keadaan jalan yang merekah. Walaupun diturap berkali-kali. Itu jawapannya. Kena pasti masalah. Okay, faham? Okay, jelaskan masalah. Okay, jelaskan. Okay, macam ni kita nak jelaskan masalah ni. Kita tahu masalah dia jalan merekah. Walaupun kita dah banyak kali turap, letak tar, tapi dia merekah lagi. Okey, so jelaskan masalah. Okey, apa masalahnya? Okey, siapa nak cuba? Masalah Kebocoran salur pipe. kebocoran salur pipe. Okey. Lain lagi? Awak tahu ke pipe tu bocor? Tak tahu. Tak tahu. Okey, nak jelaskan masalah. Apa? Tanah tiba-tiba jadi lembut. Tanah, jelaskan masalah. Tanah tiba-tiba menjadi lembut. Okey, lembut. Okey, boleh sambung ayatnya. Tapi main point dia, utamanya tanah tiba-tiba menjadi lembut disebabkan oleh kebocoran saluran paip bawah tanah. Ini boleh sambungkan. Main dia, keywords dia tanah tiba-tiba menjadi lembut. Okey, faham? Okey, so nyatakan langkah-langkah diambil ke arah penyelesaian masalah. So ini adalah bab 8 kan? So bab 8 dia semua adalah tentang bahan kimia. Okey, kita dah belajar bahan kimia tadi. Sebelum ni, okey, asas girim. Okey, penyelesaian masalah. Okey, awak catat ya apa yang cikgu nak cakap ni. Okey, so apa langkah-langkah yang kita kena buat? Okey, so Akmal ni sebagai seorang yang kerja bahagian ni lah, kerja bahagian untuk cek. Okey, mungkin dia kerja dengan syarikat air Johor. Okey, mungkin dia kerja dengan kontraktor. So dia kena cek, so dia dapat masalah ni jalan merekah. Okey, lepas tu menjelaskan masalah, dia kata kenapa struktur tanah tu tiba-tiba lembut. Okey, so kalau dia nak huraikan lagi kenapa struktur tanah lembut, dia dapat tahu ada paip bawah tanah yang bocor. Okey, so sekarang ni Akmal kena tentukan apa langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Okey, so yang pertama apa? Okey, yang pertama sebab ini adalah bab asas jirim kan? Bab asas jirim unsur dan bahan. Kalau tengok kan, asas jirim bab 8. So kita tengok, kita belajar bahan-bahan kimia ni, cikgu buka bahan-bahan kimia kan. Awak tengok kita ada kegunaan isotop. Yang tadi cikgu cakapkan tadi kan. Yang apa tu, Kobat 60 tu, Kobat 60 tu guna untuk apa? Kesan kanser, rawat kanser. Ni semua dalam ni lah. Okey, contohnya nanti kita guna apa? Sinar gamma untuk apa? Untuk kita akan pancarkan pada buah-buahan untuk bagi buah-buahan ni lebih segar dan tahan lama. Okey, ni semua muka surat 176. Okey, so sekarang ni untuk ini, okey, first point langkah, okey, kita ada 4. Okey, 4 langkah. Okey, memang biasa langkah kita ada 4. Soalan apa pun kita ada 4. Awak tulis lebih tak kisah. Okey, so langkah yang pertama, okey, Akmal akan menggunakan isotop sebab dia bawah tajuk isotop. Isotop, so kena ingat isotop apa. Contoh tadi, kalau apa tu, kanser, Kobat 60, Kobat 60. So untuk ini, kita guna natrium 24. Ataupun kalau bahasa Inggeris, sodium 24. Okey, so Akmal akan guna natrium 24. Okey, menggunakan natrium 24. Okey, dalam bentuk, awak tulis cikgu cakap. Menggunakan natrium 24 dalam bentuk cecair. Okey, poin yang pertama. Poin yang kedua, cecair natrium 24 diletakkan ke dalam saluran paip bawah tanah.
Okey, sampai bawah tanah. Okey. Next, lepas tu apa jadi? 9.15 dah. Lepas tu apa jadi? Okey. Lepas tu apa jadi? Akmal dekat atas, Akmal tak masuk pipe bawah tanah ni. Akmal cuma letakkan je. Letakkan kan kita tengok dekat jalan kan macam ada lubang kan. Kita boleh letakkan, masukkan dia dalam tu. Okey, lepas tu apa jadi? Akmal dekat atas, Akmal menggunakan alat di atas tanah ataupun di atas jalan. Okey, Akmal menggunakan alat untuk mengesan sinar radiasi yang dibebaskan oleh natrium 24. Di atas jalan, Akmal menggunakan alat. Alat tu adalah giga mula. Awak pernah belajar kot masa form 3, GM tube, untuk mengesan sinar radiasi yang dibebaskan daripada natrium 24. So bila Akmal dah kesan, apa jadi next point? Akmal buat apa? Dia kan mengapa? Dia akan korek kawasan tu, dia akan menggali kan? So next point, Akmal menggali ataupun mengorek kawasan tersebut dan dia betulkan pipe tu dan membetulkan pipe yang bocor. Lepas tu next, Akmal akan memampatkan, maksudnya dia letak tanah, memampatkan tanah di kawasan tersebut. Akmal memampatkan tanah di kawasan tersebut. Lepas memampatkan tanah, apa jadi? Kita buat apa? Tadi Akmal dah betulkan. Lepas tu Akmal letak tanah, mampatkan, press, mampatkan. Lepas tu, lepas dah mampat, apa kita buat? Akmal menurak semula jalan tersebut. Faham? Dapat tak? Dapat? Senyap? Dapat. Senyap je. Cikgu bagi ayat yang mudah tau, yang simple. Janji, maksud dia ke arah tu. Tak perlu buat ayat yang panjang. Janji, cikgu yang tanda awak faham. Next. Yang ini, ni penyataan masalah. Tengok yang ni. Boleh lagi ke ni? Larat lagi ke? Dah 9.20. Cikgu okey je, awak lah. Mampu lagi ke? Boleh ke? Kalau boleh, cikgu on je, teruskan. Boleh? Yang lain? Diam je? Tak tahu. Boleh, boleh. Ulang cikgu, masa tidak bernafas. Itu dah, kalau tu cikgu teruskan sebab ni soalan dalam konteks, so minggu depan kita boleh buat benda lain. Sekarang ni, kita tengok soalan macam ni. Ini adalah, kalau tak salah cikgu, ini adalah bab 10 pengoksidaan. Awak buka bab 10. Sebab sekarang ni batch KSSM, soalan kita agak terhad tau. Memang Puan Lim cakap dia bina soalan, tengok buku teks. Sebab tu latihan apa yang kita buat dalam buku teks, awak latihan ni kan, yang praktis sumatif apa semua ni kan, awak tengok semula. So kita tengok ni muka surat 10, bab 10 yang kita buat produk kesihatan. Ni muka surat 222. Muka surat 222. Bab 10. So sekarang ni seorang murid tingkatan 4. Soalan ni dia buat 2 kolom tadi juga. Contohnya boleh senaraikan jenis-jenis bahan antioksidan. Jenis-jenis bahan dan contohnya. Contohnya bahan-bahan antioksidan. Kalau kita tengok kat sini, bersurat apa tu? Bahan antioksidan. Kita ada beta
karotina, kita ada lutein, kita ada likopina, kita ada vitamin C, kita ada vitamin E. So senaraikan. Okey, senaraikan bahan-bahan antioksidan. Senaraikan 4 bahan antioksidan dan contohnya. So kita senaraikan. Senaraikan 4, contohnya vitamin E. Okey, apa contohnya? Vitamin C, apa contohnya? Likopina, apa contohnya? Faham? Okey? Itu untuk soalan yang atas. Okey, soalan ini ada soalan bahagian B. Soalan tadi, soalan 5, katakan soalan 11A. Ini soalan 11B. 11B1, B2 dan B3. Okey, kita tengok soalan B. Okey, B. Seorang murid mempunyai kulit yang kering dan kusam. Okey, hal ini berlaku kerana beberapa faktor berkaitan dengan amalan pemakanan yang kurang pengambilan bahan antioksidan. Okey, huraikan cara masalah ini boleh dielakkan. Okey, sekarang ni kita tahu murid ni masalah dia kulit yang kering dan kusam. Okey, macam mana kita tahu faktor sebab apa dia jadi kering dan kusam? Sebab amalan pemakanan dia kurang pengambilan bahan antioksidan. Maksudnya dia kurang vitamin E, kurang vitamin C, kurang likopina, kurang lutein, kurang beta. Okey, so sekarang ni kita kena tahu apa masalah dia. Penyataan masalah. Cikgu dah ajar tadi, apa masalah dia? Apa masalah dia? Jawab, cepat. Seorang murid mempunyai kulit yang kusam. Murid mempunyai kulit yang kering dan kusam. Tulis lengkap. Murid mempunyai kulit yang kering dan kusam. Jawapannya dekat sini. Kering dan kusam. Okey? Murid mempunyai kering dan kusam. Jangan cakap benda lain. Masalahnya murid. Bukan kucing, bukan anjing, bukan benda lain. Murid mempunyai kulit yang kering dan kusam. Okey. Next. Punca berlakunya masalah. Okey, apa puncanya? Okey. Iheng, cepat. Iheng, Pak Zinan. Sorry, cikgu tak tanya kenal cikgu. Kesian dekat Pak Zinan kan? Okey. Cikgu tahu Arguan boleh buat, Krypton boleh buat. Okey. Iheng boleh tak? Apa puncanya Iheng? Kenapa kulit dia kering dan kusam? Kering tu, kulit kering. Kusam tu nampak macam macam baru bangun tidur tau. Macam dia tak ada nampak macam cantik. Macam tu. Okey. Apa masalah dia? Boleh Iheng? Apa masalah dia? Iheng? Diam je. Okey, tak ada Iheng. Iheng ada, dia tak nak cakap tu. Boleh lah. Apa? Boleh. Boleh apa? Apa masalah dia? B. Apa pun berlakunya masalah? Apa berlakunya masalah? Ada seorang baru masuk ke? Apa masalahnya? Fatma baru nak masuk. Okey, Lava. Okey, good, pandai. Okey, cikgu tengok chat. Okey, sebab amalan pemakanan yang kurang pengambilan bahan antioksidan. Okey, awak kena jawab betul-betul ni macam Lava ni. Amalan pemakanan yang kurang pengambilan bahan antioksidan. Jawapannya dekat dalam ni. Ni, jawapannya ni. Punca dia amalan pemakanan yang kurang pengambilan bahan antioksidan. Okey. Tadi macam kita buat yang tadi, Akmal tadi, paip bocor kan? Okey, samalah. Ini masalah, ini kenapa dia berlaku? Apa masalah ni? Punca dia. Okey, 3 langkah penyelesaian. Okey, 3 langkah. Apa kita nak buat? Baik, 3 langkah. Satu apa? Sebab benda ni kaitan dengan bahan antioksidan. Okey, yang pertama, mengamalkan pemakanan yang mengandungi banyak vitamin C atau vitamin E. Okey, lagi dia nak 3. Yang kedua apa? Mengamalkan pemakanan mengikut masa yang ditetapkan. Okey. Okey. Mengamalkan pemakanan yang mengikut piramid makanan. Okey, lagi? Apa lagi? Lagi apa lagi? Banyak jawapan. Mengamalkan apa tu?
pemakanan yang bukan pemakanan, sekejap. Mengamalkan, kita belajar produk kesihatan kan? Okey, sebab tajuk produk kesihatan. Okey, mengamalkan produk-produk kesihatan yang mengandungi bahan antioksidan. Tak kisahlah bahan antioksidan tu ada vitamin C ke, vitamin E ke. Okey, tu semua langkah-langkah cikgu bagi dah banyak ni. Okey, mengamalkan produk-produk kesihatan sebab dia kulit kan. Bila kulit, kita selain kita makan produk-produk kesihatan melalui pil kan, kita makan, itu melalui dalaman. Kita boleh juga melalui sapu. Okay, so mengamalkan krim-krim, okay, bahan antioksidan, mengamalkan krim-krim yang mengandungi bahan antioksidan. Faham? Okey, mengamalkan. Okey, maksudnya dia mengamalkan, dia sapu je. So kulitnya akan lebih lembap dan tidak kusam. Okey, next. Okey, ini soalan macam ni pun selalu ada. Okey, soalan, awak tengok nombor 6. Okey, kini terdapat pelbagai produk kesihatan di pasaran. Huraikan kewajaran seseorang individu bagi mendapatkan produk kesihatan berkenaan. Okey, sekarang ni dekat pasaran banyak. Tapi bila dia tanya kewajaran, ada dua jawapan. Wajar atau tidak wajar. Dua-dua boleh. Awak boleh jawab. Okey, tapi kena bagi alasan. Okey, contohnya. Okey, siapa nak try? Jawab. Kewajaran. Cuba fikir. Pat. Pat. Boleh? Tak ada jawapan? Tak ada jawapan? Okey. Sekarang ni dekat pasaran kita ada banyak produk kesihatan. Okey. So bila banyak produk kesihatan, dia buat semuanya dalam bentuk dia packagingkan kan. Okey. So yang pamphlet tu, yang cikgu suruh buat produk kesihatan tu, kita akan bentang selepas habis final exam Okey. Yang Pak Argon cikgu dah suruh buat, Pak Zinan pun cikgu ada cakap tapi tak tahulah dia buat ke tak. Okey, sebab itu adalah markah projek awak. Okey. So produk kesihatan ni dekat pasaran banyak. Okey, so sekarang ni wajar ke tak seorang individu tu guna produk kesihatan ni? Okey, kalau bagi cikgu jawab wajar. Wajar. Okey, wajar bagi individu untuk mendapatkan produk kesihatan kerana situasi sekarang yang sangat sibuk kan, situasi yang sangat sibuk, awak boleh buat ayat sendirilah, sangat sibuk dengan kerjaya, okey, so produk kesihatan ni dapat menjimatkan masa. Kalau tak kita nak makan macam vitamin C, vitamin E, buah, kita nak makan sayur, kita kena masak dulu kan, kalau sayur apa semua kan, so lambat. Okey, so produk kesihatan ni dia dah buatkan dah, so kita ambil je pil tu, kita makan je, telan je dengan air. So dia lebih menjimatkan masa dan dia akan memudahkan kita sebab sekarang ni kita sangat sibuk, masa yang singkat. Okey, dia memudahkan dan dia mempercepatkan. Okey, dalam masa yang sama kita akan dapat bekalan bahan antioksidan untuk badan. Okey, faham? Okey, next nombor 7. Okey, Hasnah merupakan seorang pekerja kilang. Okey, yang mempunyai waktu kerja 12 jam. Okey, sekarang ni dia kerja kilang. Kerja dia 12 jam dan sangat penat. Okey, pada pandangan anda, apakah masalah-masalah kesihatan yang mungkin dialami olehnya dan bagaimanakah untuk mengatasinya tanpa mengubah pekerjaannya? Okey, sekarang ni dia suruh cari apa masalah Hasnah ni. Kerja 12 jam dan penat. Okey? So sekarang apa masalah dia yang akan dia alami dan cara kita nak selesaikan masalah ni. Okay, so dia tak kisah dia nak berapa masalah pun. So kita boleh tulis masalah dia, masalah kulit. Okay, masalah kulit. Okay, masalah apa lagi? Masalah kekurangan
nutrisi ataupun malnutrisi. Okey, lagi masalah apa lagi? 12 jam tau kerja, penat. Penat. Mesti sakit sini, sakit sini. Okey. Apa? Masalah? Kan kita belajar dekat sini, kita ada jenis-jenis, kalau awak tengok bab 10, okay, kita ada jenis rawatan tradisional, rawatan perubatan tradisional, perubatan moden kan. So kita ada rawatan akupuncture, kiropraktik, kita ada urutan tradisional. So sekarang ni orang ni dia kerja 12 jam dan sangat penat. Selain pada masalah kulit dia kering, okey, masalah dia kekurangan nutrisi, maksudnya dia akan berlaku malnutrisi, dia juga mengalami masalah apa? Sakit-sakit badan. Okey, maksudnya dia akan lenguh badan, sakit badan dia, otot-otot badan dia. Okey, itu adalah masalah yang dialami. Okey, cara penyelesaian masalah. Okey, cara dia. Apa yang kita nak buat? Okey, cara dia. Kalau masalah malnutrisi, kurang nutrisi makanan, kita makan apa? Makan produk-produk kesihatan. Okey, yang pertama, cara penyelesaian, makan produk kesihatan. Okey, pengambilan produk kesihatan. Okey, yang kedua, okey, masalah kulit. Okey, kulit. Apa kita buat tadi? Sama yang tadi. Ni kat sini. Kita buat apa? Buat apa kat sini? Mengambil apa? Krim atau produk krim, sapuan ataupun krim sapuan, bahan yang mengandungi bahan antioksidan. Okey, krim sapuan yang mengandungi bahan antioksidan, okey, untuk melambatkan proses apa? Sebab dia sangat penat. Bila orang sangat penat kerja tak berhenti-berhenti, kita nampak dia lebih tua daripada umur dia. Okey, so kita akan ambil krim sapuan untuk yang mengandungi bahan antioksidan, okey, untuk mengelak masalah penuaan. Okey, yang tadi kita ambil apa tadi? Yang tadi tu, malnutrisi, mengambil produk-produk kesihatan yang mengandungi bahan antioksidan, okey, untuk mengelak kekurangan nutrisi. Okey, lagi? Satu lagi? Lenguh-lenguh badan ni apa semua ni? Sakit ni? Urut-urut. Melakukan urutan tradisional. Okey, rawatan tradisional, perubatan tradisional. Melakukan urutan tradisional atau melakukan kiropraktik ni. Okey, untuk mengurangkan lenguh-lenguh atau sakit-sakit otot. Okey, tu semuanya okey masalah. Okey, so ini adalah yang cikgu kita bincang ni, berapa-berapa slide ni, ini adalah contoh esei yang pattern lain. Tadi yang cikgu ajar tadi guna words tadi, itu soalan esei pattern lain, jenis A katakan, ini jenis B. Faham? Okey, contoh kan dia bagi, kita belajar bab 3 tentang teknologi hijau. Kan? Bab 3 kan, teknologi hijau dan lestari alam. Okey, dia boleh bagi contoh, okey, kawasan di tepi bukit ni, tanah dia selalu runtuh. Tanah dia selalu berlaku gelonsoran tanah. Maksudnya tanah dia selalu runtuh. Okey, apabila hujan yang lebat. Okey, apabila hujan yang lebat. Okey, so apa masalah dia? Apa masalah dia? Apa punca masalah? Carikan penyelesaian. Okey, dia boleh buat macam tu. Okey, faham? Okey, so next. Okey, yang ini. Okey, yang ini awak boleh buat sendiri ya. Cikgu nak buat soalan nombor 8 je. Okey. Okey, kita dah 935. Okey, boleh pergi ni ya. Okey, tengok rajah 8. Okey, yang atas ni awak boleh buat sendiri. Ini senang je. Cikgu dah ajar kan, dah tahu kan macam mana nak kira benda-benda ni. Okey, ni bab 11. Okey, bab 11. Bab 11. Okey, muka surat 253. Okey, 253. Okey, sekarang ni, okey, kita tengok. Sekarang ni, murid ni, dia pegang hammer, penukul. Okey, tukul kan, penukul. Dia tekan ni, dia buat macam ni. Macam ni. Okey, so sekarang ni, apa tujuan sebenar murid ni melakukan aktiviti di atas? Okey, apa tujuan sebenar? Ini sebenarnya bukan lebih kepada esei lah, ini lebih kepada structure. Soalan structure.
Okay, apa tujuan sebenar dia? Untuk mengetatkan apa ni? Kepala dia. Mengetatkan apa? Mengetatkan apa? Kepala dia. Kepala tukul. Untuk mengetatkan kepala tukul. Okay, so konsep yang digunakan, ini lebih kepada soalan structure. Konsep apa? Ingat tak cikgu ajar dulu? Okay, kalau anjing ke kucing ke dia nak turunkan air daripada body dia, kalau kita pun rambut panjang, kita akan macam ni. Okay, kalau anjing ke kucing, dia akan shake body dia. Kalau kita guna sos, kita shake up and down. Kita tak tuang sos macam tu. Kita akan naik turun. Okay, so apa konsep yang digunakan ni? Konsep apa ni? Ini lebih kepada soalan struktur bukan esei. Konsep apa ni diguna? Lupa lah tu. Kalau kita naik bas, tiba-tiba bas tu still moving, bergerak ke depan. Tapi tiba-tiba ada benda melintas dekat depan bas. So bas tiba-tiba stop. So badan kita akan tercampak ke depan. So apa bendanya? Konsep apa ni? Inner. Yang buat gergaji tu inertia. So konsepnya adalah inertia. Okey, terangkan 2 aktiviti harian yang menggunakan konsep di atas. Apa 2 aktiviti? Okey, menggunakan botol sos, mengeluarkan sos daripada botol. Okey, lagi mengeringkan payung. Kan payung awak pegang kan? Awak akan pusing-pusing. Mengeringkan payung. Sebab itulah payung tu kita bukan saja-saja pusing tau. Okey, kita saja pusingkan tu sebab kita nak keluarkan air daripada payung. Okey, lagi apa contoh lagi? Okey, mengeringkan rambut, mengeluarkan air daripada rambut dengan cepat dengan cara menggoyangkan rambut. Okey, lagi 2 aktiviti harian. Okey, banyak lagi. Lagi contohnya memakai tali pinggang, okey, apabila naik kereta untuk mengelakkan inertia. Okey, semua boleh. Okey, ni last ni. Ini kita dah buat. Okey, last ni. Last untuk ini dalam buku teks. Ni cikgu dah ambil semua yang dalam buku teks Okay, ada jugalah mungkin ada yang tertinggal ke apa. Okay, sekarang ni reaktor nuklear boleh menghasilkan tenaga nuklear secara besar-besaran. Okay, ini contoh AC. Ini betul-betul AC. Okay, betul AC tapi jenis lain. Jenis C pula. Okay, sekarang ni disuruh terangkan cara tenaga nuklear ditukar kepada tenaga elektrik dalam stesen jana kuasa nuklear. Okey, awak tengok ni muka surat bab 12 bab. Okey. Cikgu tak suka awak tengok jawapan cikgu nak tunjukkan macam mana. Okey, 270. Okey, sekarang ni kita tahu reaktor nuklear ni adalah stesen ataupun loji nuklear. Dia boleh hasilkan tenaga nuklear dengan banyak. Okey, proses hasilkan tenaga nuklear adalah guna pembelahan nuklear. Pembelahan nuklear. Kita ada 2 proses kan? Pembelahan dengan pelakuran. So kita hasilkan tenaga nuklear besar-besaran, kita guna proses pembelahan. Okey, sekarang ni disuruh terangkan cara tenaga nuklear ni boleh tukar kepada tenaga elektrik. Macam ni nak tukar. Okey, so cikgu tunjuk. Okey, kalau lagi baik awak ada ni, tapi kalau tak ada ni tak apalah. Boleh je ada gambar. Okey. Goyang payung. Okey, pandai goyang payung ke surat. Okey ni. Okey ni. Okey. Cikgu tunjuk macam mana nak dapat jawapan. Jawab biar detail. Okey, tulis je berapa banyak pun. Janji pemeriksa faham. Okey, awak ingat SPM awak bukan cikgu tanda tau. Bukan cikgu Adila, bukan Puan Lim, bukan siapa pun. Kita tak tahu siapa yang menanda. Okey, so kita tengok ni cikgu kelas 3 ni dah habis belajar kan. Okey. Okey, ni cikgu nak tunjukkan logi nuklear. Okey ni. Ini ataupun ni sama je kan. Okey. Okey, soalan boleh keluar mana-mana satu. Okey, gambar mana-mana lah. Ini boleh. Okey, gambar mana-mana boleh keluar. Gambar ini boleh ataupun gambar yang satu lagi ni pun boleh. Sama je. Okey, sekarang ni
Okey, macam mana dia soalan dia tanya macam mana tenaga nuklear boleh tukar kepada tenaga elektrik. Okey, so sekarang ni awak boleh cakap. Okey, yang first dalam ni kita ada uranium. Uranium 354, okey. 254. Uranium 235, okey, uranium 254, okey. Berlaku pembelahan nukleus. So yang ni pelakuran nukleus dengan pembelahan. So dalam logi nuklear kita berlaku pembelahan nukleus. Nampak? Nukleus dihentam dengan neutron dan menghasilkan dua benda baru dan membebaskan 3 neutron. Nampak? 3 neutron. Okey. So sekarang ni okey, kita tengok. Okey, uranium di dalam stesen ataupun logi nuklear berlaku pembelahan nukleus dan membebaskan tenaga haba yang banyak. Okey, so tenaga haba digunakan, poin yang kedua, tenaga haba digunakan untuk memanaskan air. Okey, so benda ni semua dalam logi nuklear. Okey, awak ikut ayat cikgu cakap. Okey, uranium 234 digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui proses pembelahan nukleus. Okey. Tenaga haba yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air. Okey. Okey, next. Lepas tu apa jadi? Okey, steam akan terhasil dan digunakan untuk menggerakkan ataupun memutarkan turbin. Okey, apabila turbin diputarkan, apabila berlaku gerakan turbin diputarkan, okey, putaran ini akan menyebabkan penjana elektrik apa yang kita cakap? Penjana elektrik dihidupkan. Menyebabkan penjana elektrik dihidupkan. Okey, last sekali, penjana elektrik akan menghasilkan tenaga elektrik melalui gerakan turbin dan tarikan magnet. Magnet dalam ni ada magnet. Bila ada gerakan, bila ada magnet, dia akan menghasilkan tenaga elektrik di dalam penjana elektrik ataupun dalam generator. Okey, dan dihantar ke kawasan perumahan atau dihantar kepada pengguna. Itu saja. Yang bawah ini tak ada apa. Yang ini semua kita nak sejukkan kawasan ini. Sebab kawasan ni dia sangat panas. Bila panas, bila masa dia boleh meletup. Okey, so kita tengok. Itu saja. Itu je jawapan ni. Okey, dalam masa yang sama cikgu nak cakap ni. Okey, dalam ni uranium tapi kita ada rod boron. Okey, boron ni, apa fungsi boron ni? Ni tak nampak. Okey, kita ada grafit, moderator grafit. Kita ada uranium dalam ni, banyak sangat. Ni boron dalam ni. Boron dengan grafit. Grafit dia akan slow down, dia akan memperlahankan gerakan neutron tadi. Okey. Boron dia akan menyerap neutron yang berlebihan. Boron tu dia akan menyerap neutron yang berlebihan. Okey. So air ni, kondenser, pam air ni semua dia akan menyejukkan kawasan persekitaran. Okey, sejukkan kawasan persekitaran. Okey, ni itu cikgu dah tunjukkan. Okey, ni. Okey, awak tengok boron. Dia menyerap. Boron dia serapkan neutron yang berlebihan. Takut dia tanya dalam soalan struktur. Okey, grafit. Dia perlahankan neutron tu. Slowkan sikit neutron tu. Okey? Okey, yang ini kita tahulah untuk berlakunya pembelahan nukleus. Konkrit ni untuk mengelakkan sinaran radioaktif daripada bocor. Okey? Ejen penyejuk untuk sejukkan ataupun untuk menyerap haba. Okey, turbin. Okey, untuk
diputarkan. Sebab turbin tu bila steam tu bergerak, dia akan putarkan turbin, dia gerakkan turbin tu. Bila gerakkan turbin, okay, so dalam generator kita ada, dalam penjana tadi generator kita ada magnet. Magnet tu pun terus dengan turbin tu dia ada relationship, dia ada hubung kait. So bila turbin berputar, magnet tu pun digerakkan, so dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, kondenser untuk sejukkan sekeliling. Okay, penjana elektrik. So bila turbin bergerak, bila magnet pun ada connection, so dia akan menghasilkan ataupun menjana tenaga elektrik. Okay, so bila magnet tu berputar. Okay, habis untuk ni. Okay. Okay, sampai sini ada soalan? Sampai sini, terima kasih. 3 kelas ni. Ni kita akan masuk minggu depan, kita akan buat esei yang lain. Okay, untuk dalam buku SPS. Cikgu akan teruskan esei. So, kelas Cikgu Adila, okay, kalau awak tengok ni. Okay, falling down is an accident. Bila sekali once awak jatuh, jangan anggap benda tu melemahkan semangat awak. Okay, awak discover awak punya strength, tunjukkan kekuatan awak, awak boleh buat. Okay, cikgu nak result yang terbaik. Okay, bukan sebab apa-apa. Okay, so sekarang ni gula untuk your exam. Okay, positive mind, positive vibes dengan positive life. Okay, so malam ni ada kelas Cikgu Adila. Cikgu Adila akan buat kelas untuk 4 written, kelas structure sebab Cikgu Adila dia akan ajar structure dengan objektif. Okay, kalau lah 4 arguan cikgu rasa tak perlu kot join. Okay, kalau 4 zinen perlu, cikgu akan minta Cikgu Adila send link. Okay, untuk join dengan 4 written. 4 arguan dia boleh sendiri kot cikgu rasa untuk structure dengan essay. So ada soalan? Sampai sini? Tak ada. Tak ada. Okay, faham kan? Lagi 10 minit, pukul 10 kita habis ngam-ngam. Okay, so ni yang terbaik cikgu cuba bagi slide untuk awak. Okay, kita nanti minggu depan kita akan buat lagi. Sebab sepatutnya kita buat waktu kelas kan. Tapi sebab dah sekolah dicutikan tak boleh nak buat apa-apa lah. Okay, okay, itu saja. Fuziyun dah snap attendance. Okay, bagi cikgu. Apa? Apa? Siapa tanya tu? Okay. Okay, Ziyun cakap kan? Okay, dah. Okay, okay, so terima kasih. Apa? Nanti. Nanti. 就是小白，写下你的名字一下，还有那个什么 bomb go。 Siapa ni? Okay, kenapa Fuziyun? 没有声音，等下我给你，我懂是谁。 Orang ni bercakap 2 je. Dah? Okay. Dah. Dah. Okay. So, Fuziyun snap gambar kehadiran. Nanti cikgu akan forward. Nanti cikgu Adila akan pilih lah. So, Chinese ni siapa nama ni? Siapa ni? Yang Chinese ni yang cikgu tunjuk ni? Bawah Yiheng. Bu ni dah left dah. Okay. Nanti tulis awak detect siapa nama cikgu, tak boleh nak detect siapa nama yang nama Chinese ni. Okay. Pak Zenon. Pak Zenon tu banyak cakap je. Okay, belajar betul-betul. Okay. So, okay, Yubin, Elvin. Okay, good. Okay, so terima kasih untuk kelas hari ni. So, kita jumpa lagi minggu depan. Okay, selamat study, gula untuk final exam. Okay, bye. Okay, bye-bye. Bye cikgu.